Mana piang mana? Maju ke depan tengok Lagi sikit. lagi. Tengok rumah. Rumah ni 2 tingkat. Tapi dua-dua naik air. Awak bayangkan. Anggaran lebih kurang air 20 kaki. 20 kaki lodong. Ni nampak awak nyanyi lodong. Ya, boleh turun awak. Gitulah gambar dia. Doa-doa lah ya. Ya. Okay, Assalamualaikum. Okey, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang diraikan para penonton tak kira di mana saja berada, yang kita raikan juga seluruh para petugas di Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah ataupun PKOB dan juga Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, seluruh para sukarelawan, seluruh warga di pusat-pusat pemindahan sementara PPS, seluruh muslimin muslimat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Kita sedang berada pada musim pejur ataupun pada musim tengkujuh. Sudah pasti bagi kita di pantai timur khususnya, musim tengkujuh begini, fenomena yang biasa berlaku adalah hujan akan turun mencurah-curah dan akan mengakibatkan banjir. Bagi kita di pantai timur, itu sudah biasa sejak daripada dahulu lagi. Kalau takut dilembung ombak, takkan berumah di tepi pantai. Namun fenomena semasa yang kita lihat hari ini agak luar daripada kebiasaan. Musibah banjir telah meluluh lantakkan begitu banyak sungguh bangunan-bangunan rumah dan kerosakan infrastruktur yang sangat parah. Pada minggu ini kita melihat beberapa daerah di negeri Selangor, di Kuala Lumpur, di negeri Sembilan, di beberapa negeri lain, termasuklah di negeri Pahang Darul Makmur, menjadi empuk kerana amukan air monsun timur laut yang ganas pada kali ini. Dan setakat laporan yang kita terima pada 22 Disember tahun 2021 jam 4 petang, sebanyak 267 pusat pemindahan sementara telah didirikan di seluruh negeri Pahang, melibatkan seramai 10,807 keluarga, yang melibatkan 36,841 mangsa. Dan agak mendukacitakan kerana kita di Pahang ada 10 kematian yang diakibatkan oleh banjir pada kali ini. Dan agak mendukacitakan kita juga pada masa ini, sebanyak 44 masjid di negeri Pahang telah pun terkesan begitu teruk sekali kerana amukan banjir ini, dan surau ada 24 buah surau. Dan kita ucapkan tahniah kepada masjid-masjid dan surau-surau yang telah pun mengambil inisiatif mewujudkan pusat pemindahan sementara ataupun shelter kepada mangsa-mangsa banjir. Kita ada 25 buah masjid dan juga 6 buah surau di seluruh Pahang yang telah memainkan peranan ini. Tahniah kita ucapkan. Cuma saudara-saudari sekalian, bila berbicara tentang soal banjir pada kali ini, ramai pihak menggelarkannya sebagai the silent tsunami. Tsunami senyap yang tidak dijangka kehadirannya. Bayangkanlah beberapa agensi-agensi yang telah diwujudkan oleh pihak pemerintah, antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun the National Disaster Management Agency ataupun NADMA. Mereka telah pun membuat perancangan sejak daripada Oktober tahun ini untuk menghadapi musibah ini. Begitu juga rakan-rakan kita daripada National Flood Forecasting and Warning Program ataupun Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRAB di bawah seliaan Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS. Mereka juga telah membuat beberapa jangkaan, tetapi kita hanya mampu merancang. Segalanya ditentukan oleh Ilahi. Serangan air begitu pantas dan mengejut, dan hanya dalam masa 20 minit saja
air itu sudah pun sampai ke lutut. Kita merasa simpati melihat keadaan ini. Namun bagaimana kita nak menyikapinya? Sudah pasti dalam keadaan begini ramai orang mempunyai persepsi tersendiri tentang musibah banjir. Namun kita memandang daripada satu sudut, kita pandanglah daripada sudut ini petanda pergolakan zaman. Sebagaimana kita tahu orang tua-tua pun ada berpantun, apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula. Apa tanda kiamat dekat, bumi bergolak mengirim bencana. Dan itu tak dapat kita nafikan. Apabila kiamat semakin menjelang, bumi yang sudah begitu tua usianya ini sudah pasti banyak ragamnya. Justru musibah pasti akan banyak berlaku, bencana pasti akan banyak berlaku. Dan bencana ini dibahagikan kepada tiga. Ada bencana berbentuk kegagalan teknologi, pesawat jatuh, kereta api tergelincir, kapal karam dan seumpamanya. Ada bencana yang bersifat bencana social politik. Contohnya konflik, rusuhan, peperangan, pergaduhan antara ahli politik. Ini semua bencana. Dan bencana yang ketiga adalah bencana yang berbentuk geologis, klimatologis. Gempa bumi, taufan, tsunami, kemarau dan juga banjir. Dan banjir yang sedang kita hadapi ini bukan calang-calang musibah. Pernah dibuat kajian oleh Corporation for Atmospheric Research, UCAR di Amerika Syarikat. Mereka buat kajian apakah musibah yang paling membunuh di dunia. Mungkin orang sangka taufan, ada yang sangka puting beliung, ada yang sangka gempa bumi, ada yang sangka kemarau. Tidak. Musibah yang paling membunuh manusia adalah banjir. Sebab itu di Amerika sahaja, walaupun mereka memiliki segala agensi yang cekap, memiliki infrastruktur yang terbaik, tetapi di Amerika sahaja menghadapi 100 kematian setahun dalam musibah banjir berbanding mana-mana musibah yang lain. Apa sebab? Kerana air sifatnya sangat berkuasa. Sebab itu air salah satu benda makhluk Allah yang paling gagah. Kegagahan air ini hinggakan dia boleh memadamkan api. Padahal api itu boleh mencairkan besi. Tetapi air boleh memadamkan api yang boleh mencairkan besi. Sebab itu air, jangan kita sangka satu benda yang tidak berbahaya. Kajian menunjukkan bagi kenderaan biasa, kenderaan sedan, hanya memerlukan 12 inci ataupun 30 cm air untuk kereta itu terapung dan menghanyutkan kenderaan itu. Dan bagi kereta 4x4 ke atas, hanya memerlukan 18 ke 24 inci air ataupun 40 hingga 60 cm air untuk membolehkan monster kesayangan kita itu terapung dan seterusnya dihanyutkan. Sebab itu kita melihat bahawa suasana yang berlaku ini sangat mengejutkan dan mendukacitakan. Mari kita lupakan sebentar perdebatan yang tidak berkesudahan tentang mengapa ia terjadi, mengapa ini berlaku. Kita tak dapat menafikan, satu perkara yang kita tak dapat nafikan bahawa kalau merujuk dalam Quran, banjir sangat identik dengan teguran daripada Allah. Itu tak dapat dinafikan. Dalam Quran, kisah banjir ada dicatatkan dalam surah Hud ayat 32 sampai 49, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 65 sampai 72 dan dalam surah Saba ayat 15 sampai 16. Kesemua kisah yang dirakam dalam Al-Quran ini adalah banjir dalam bentuk teguran Allah kepada manusia. Kisah Nabi Nuh AS, kisah kerajaan Sabah, empangan Ma'arib mereka pecah lalu menjadi banjir yang begitu besar. Semuanya identik dengan teguran daripada Allah. Justru dalam konsep neo-teologi, secara teologisnya, awal timbulnya banjir adalah kerana pembangkangan umat manusia kepada ajaran Tuhan yang dibawakan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Itu secara neo-teologinya. Cuma secara ekologis, banjir ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan dan disorientasi kita sebagai manusia ketika memperlakukan alam sekitar ini. Apa yang mustahak? Kita sesama kita, ayo berganding bahu, tolong-menolong dalam menyantuni rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah ini. Kita semua seikat bak sirih, serumpun pun bak serai. Ayuh kita saling bantu-membantu. Hendak belayar ke Teluk Betung, sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pembentung,
bulat manusia kerana muafakat. Kita semua bagaikan au dengan tebing, bukit sama didaki, lembah pun sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Kalau hidup kita bersatu hati, insya-Allah kerja yang susah akan menjadi senang. Justru itu saudara, bagi kami di peringkat Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, kita berhasrat untuk menggerakkan tabung bencana banjir Pahang tahun 2021. Yang mana tabung ini yang kita dapat kumpulkan dan kita akan salurkan kepada tabung Pahang for Banjir yang telah diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Dan kepada para jemaah kita yang nak membuat sumbangan, boleh saja salurkan terus ke tabung khas kita yang ada di Masjid Negeri. Kita ada letakkan signage, kita beritahu ini adalah tabung khas untuk memberi santunan kepada mangsa banjir. Ataupun kepada yang tidak berkesempatan ke masjid, boleh saja membuat pemindahan ataupun transfer terus ke akaun kami seperti yang tertera di bawah. Apa tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah, iman teguh, hati pun pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis, mulut pun peramah. Moga dengan usaha kecil kita ini membantu saudara-saudara kita yang sedang memerlukan, moga Allah akan memberikan kesenangan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan nanti pada satu hari nanti. Sekadar itu, sembang-sembang pada kesempatan kali ini, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga usaha kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma nashkala hatta yufham innaka la ta'lam wa la na'lam wa anta a'lamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami daripada kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau perjelaskan bagi kami apa yang sukar kami fahami sehingga kami dapat mengerti. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardh binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau terangi bumi dengan sinar matahari-Mu selama-lamanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.